sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas ekonomi tingkatan 4. Ini merupakan video pertama bab 1 tingkatan 4. Di akhir pembelajaran ini, cikgu berharap murid boleh mencapai dua objektif, iaitu mentakrif ilmu ekonomi dan mendefinisikan faktor pengeluaran, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Marilah kita mengenali beberapa orang ahli ekonomi yang terkenal. Nama beliau Adam Smith. Beliau merupakan ahli ekonomi klasik. Beliau juga dikenali sebagai bapa ekonomi moden. Seorang lagi, Alfred Marshall. Beliau merupakan ahli ekonomi neoklasik. Dan Paul Samuelson merupakan seorang ahli ekonomi moden yang terkenal. Baik, kita lihat bagaimana ahli-ahli ekonomi ini mentakrif ilmu ekonomi. Mengikut Adam Smith, ilmu ekonomi ialah satu sains kekayaan dalam memenuhi keperluan manusia dan cara yang digunakan untuk mencapai kekayaan. Tetapi, mengikut Alfred Marshall, ahli ekonomi neoklasik, Alfred Marshall mentakrif ilmu ekonomi sebagai satu sains kebajikan yang memberi penekanan kepada kebajikan manusia. Mengikut beliau, bukannya kekayaan itu sendiri sebagai matlamatnya, tetapi kekayaan material dianggap sebagai sumber kepada kebajikan manusia. Mengikut Paul Samuelson, ahli ekonomi moden, beliau mentakrif ilmu ekonomi sebagai satu sains sosial yang mengkaji kekurangan dan pilihan bagi memenuhi kehendak masyarakat yang tidak terhad. Apakah maksud ilmu ekonomi? Sebelum itu, biar cikgu menerangkan perkataan ekonomi sebenarnya berasal daripada dua perkataan Grik, iaitu oikoi bermaksud isi rumah dan nomos bermaksud pengurusan atau peraturan. Maka, maksud ilmu ekonomi merupakan satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia menguruskan sumber ekonomi terhad untuk memenuhi kehendak manusia tidak terhad. Apakah sumber ekonomi? Ada 4 sumber ekonomi, iaitu B, T, M, U. Apakah B? Buruh. T, tanah. M, modal. U, usahawan. Baik, kita lihat faktor pengeluaran atau sumber ekonomi yang pertama, iaitu buruh. Apakah maksud buruh? Buruh menyumbangkan tenaga manusia yang produktif dari segi fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Buruh terbahagi kepada dua jenis, iaitu buruh tidak mahir, merupakan buruh yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki sijil kemahiran, seperti operator kilang, tukang kebun, dan buruh mahir. Buruh mahir merupakan buruh berpendidikan tinggi dan mempunyai sijil kemahiran seperti akauntan, peguam, jurutera dan lain-lain. Seterusnya kita lihat ciri-ciri buruh. Yang pertama, mempunyai mobiliti pekerjaan yang tinggi, bermaksud seseorang buruh mudah bertukar pekerjaan. Kedua, mempunyai mobiliti geografi yang tinggi, bermaksud seseorang buruh mudah berpindah tempat kerja. Boleh berpindah dari satu tempat kerja ke satu tempat kerja yang lain. Ciri yang ketiga, tidak menanggung risiko.
Dan seterusnya, ganjaran yang diterima oleh buruh ialah upah. Kita lihat sumber ekonomi atau faktor pengeluaran yang kedua, iaitu T, tanah. Apakah maksud tanah? Tanah merupakan sumber anugerah semula jadi dan penawarannya terhad. Tanah terbahagi kepada dua jenis, sumber yang boleh diperbaharui seperti sumber hutan, sumber laut dan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti biji timah, emas, petroleum dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri tanah. Pertama, tidak mempunyai mobiliti geografi. Kedua, penawarannya terhad. Itulah sebabnya dalam jangka masa panjang harga tanah meningkat. Ganjaran yang diterima oleh tanah ialah sewa. Seterusnya kita lihat faktor pengeluaran atau sumber ekonomi yang ketiga, iaitu M, modal. Apakah maksud modal? Merupakan wang atau alat ciptaan manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kita lihat contoh-contoh modal yang terpapar di sini seperti mesin dan jentera, bangunan dan kilang serta peralatan. Murid-murid, kita lihat ciri-ciri modal. Sesetengah modal tidak mempunyai mobiliti geografi yang tinggi seperti bangunan dan kilang yang tidak mudah dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala sesetengah modal mempunyai mobiliti geografi yang tinggi seperti mesin dan jentera. Ganjaran yang diterima oleh modal ialah faedah. Akhirnya, faktor pengeluaran yang keempat iaitu U, usahawan. Apakah maksud usahawan? Merupakan individu yang menggabungkan dan menyelaraskan sumber-sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Kita lihat ciri-ciri usahawan. Kreatif, inovatif, berani menghadapi risiko, sanggup menanggung kerugian, tidak mudah berputus asa, rajin. Usahawan mempunyai mobiliti pekerjaan kerana boleh menukar perniagaannya ke perniagaan baru mengikut trend ekonomi semasa. Contohnya dalam sekarang COVID-19, sesetengah usahawan menukar perniagaannya ke perniagaan online. Usahawan mempunyai mobiliti geografi juga kerana perniagaannya boleh berpindah ke tempat baharu. Ganjaran yang diterima oleh usahawan ialah untung. Terima kasih kepada yang mengikut video pembelajaran hari ini. Jumpa lagi.